Okay, Assalamualaikum, selamat pagi. So, kita sambung lagi ya dengan apa yang kita dah berhenti semalam ya, dengan tajuk yang baru iaitu rate of reaction. So, hari ni cikgu nak pergi lagi kepada subtopik di dalamnya yang ketiga semalam ya, how to measure the average rate of reaction and the rate of reaction at a given time ya. At a given time maksudnya sela masa yang tertentu. So ada dua jenis lah ya, average rate of reaction iaitu kadar tindak balas purata kita panggil ya, kadar tindak balas purata, dan juga rate of reaction at a given time, kadar tindak balas pada sela masa yang tertentu ya, atau kita panggil instantaneous rate of reaction, kadar tindak balas pada masa yang tertentu. Okay, what is the average rate of reaction? Average rate of reaction ialah average value of a rate of reaction within a specified period of time. Okay, dia pada masa yang spesifik. Kita nak tahu berapa dia punya kadar tindak balas purata dia ya. So nanti kita tengok contoh. Rate of reaction at a given time, the actual rate of reaction at that instant, it is known as instantaneous rate of reaction. The actual rate maksudnya kadar tindak balas yang sebenar ya, untuk tindak balas itu pada masa-masa yang tertentu ya. Nanti kita akan tengok bagaimana kita nak kira. Dan kata yang lain ya, average rate of reaction ni simple, paling mudah. Sebab apa? We just have to look at the table sahaja ya. Kalau dia bagi kita dalam bentuk table rate of reaction tu ya, contoh ini masa kita, time, and then di bawah tu adalah volume of gas contoh. So pada saat ke 30, 60, 90 contoh. So 30 saat berapa? 0.5, 1.0, 2.0. Okay, so the answer for the average rate of reaction, we just look at the at our table only. But for the rate of reaction at a given time or instantaneous rate of reaction, we have to draw the graph. Yeah, we have to draw the graph. From the graph, we will answer the question based on the rate of reaction at a given time. Contoh pada masa tertentu. Contoh dia nak dalam 30 saat ya, 30 second. So kita pun ambil bawah lah, biasa time bawah kan, time second. So sini 30 saat. So tarik pangkah pada graph tu, and then you have to do the we said the apa kita panggil tu, tangent ya, tangent. Kita buat tangent pada titik, and then buat dia punya segi 3, and then you akan kira berdasarkan kepada segi 3. Y2 tolak Y1 over X2 tolak X1. Okay, so kita tengok contoh dia. So itu adalah cara lah, contoh secara ringkas bagi awak gambaran bagaimana kita nak mengira. Okay, example. Okay, 0.2 of magnesium reborn react completely with dilute HCl acid in 40 seconds. What is the rate of reaction? Okay, kalau yang macam ni dia tak bagi dalam bentuk table ya. So yang ini just kita ambil sahaja dia punya apa yang ada di sini lah. Macam cikgu cakap lah, how we want to calculate dia berdasarkan kepada kita punya mass of magnesium reborn react ya, mass of magnesium, total mass lah kan, total mass, jumlah dia, total mass of magnesium, and then over time taken. So we will get 0.2 over 40. So we get 0.005
Okay, so the unit is gram over second, ya. Gram second negative 1. Okay, so itu cara kita nak kira lah. Yang ni yang simple punya way of reaction to measure the rate of reaction. Okay, quick quiz. Okay, first dia nak kita tengok jawab soalan kita. 0.1 gram of calcium carbonate is added to excess hydrochloric acid. So we have 0.1 calcium carbonate. Okay, the experiment occur between calcium carbonate with HCl. We will got CaCl2 plus dengan CO2 plus H2O. Okay, so we have to okay, so itu kita punya ni lah. Okay, the reaction stop after 15 second. Okay, so this is the time taken for the reaction. 24 centimeter cube of carbon dioxide gas is collected. Okay, so we produce 24 centimeter cubic of carbon dioxide. Okay, so that's the amount of carbon dioxide deliberate. Yeah, calculate the average rate of reaction. Okay, calculate the average rate of reaction. Bila nampak perkataan average rate of reaction di sini, okay, dia nak tindak balas purata secara keseluruhan sahaja. Walaupun dia tak bagi table, tapi average rate of reaction di sini maksudnya nilai dia, ya, secara purata. Ya, simple saja. Just kita ambil nombor-nombor yang ada di sini sajalah. Kalau jawapan dia minta gram second negative 1, so kita ambil dalam bentuk gram. 0.1 over masa kita 15. Ya, so you akan dapatlah jawapan dia. Itu A. Yang B in term of mole. Kalau in term of mole, so kita tengok dia punya kira kalsium karbonat kita berapa, ya. Kalsium karbonat kita okay, kita boleh ambil salah satu lah. Okay, kita tengok belakang cara kira. Centimeter cube ni senang aja. Kalau yang C ni simple. C ni 24 over 24 centimeter cube over dengan time taken kita 15 jugalah. So you akan dapat centimeter cube second saat negatif 1. Okay. Okay, yang ini macam cikgu sebut tadilah. Yang A sangat simple, so you akan dapat jawapan dia. Right. Okay, yang B. Yang B kita kena calculate dulu kita punya molar mass. Macam biasalah kita nak kira bilangan mole. 100 gram mole. And then 0.1 tadi kita punya mass kali over 100 gram. So kita akan dapat 0.001. Okay, from the answer 0.001 we divide by 15 second tadilah time taken kita, then we get the answer 0.000067 mole second negative 1. Okay, and then the last one average rate of reaction cikgu dah kira tadilah. Okay, so you akan dapat 1.6 cm cubic second negative 1. Okay, so untuk yang B ni molar mass ataupun kita kata the number of moles, dia nak dalam bentuk moles second negative 1 ni. Ini sangat jarang ditanya ataupun tak pernah ditanya pun, ya. Just untuk you tengok bagaimana cara dia kira sajalah di sini, ya. Biasa yang ini yang A ataupun yang C, ya. Dia akan tanya. Okay, this is the how to calculate the instantaneous rate of reaction or the rate of reaction at the given time. Ya, so ini cara kita buat, ya. First sekali, biasa soalan akan bagi dalam bentuk table. Okay, soalan bagi dalam bentuk table. Okay, kalau soalan tu minta you calculate the answer, or dia kata calculate the answer, the rate of reaction at dia kata 30 second. Dia kata, kalau dia kata calculate the answer
calculate the average rate of reaction. Bila you nampak sahaja perkataan average, jangan risau, jangan pening, tak payah nak tengok kepada kita punya table kita. Tak payah tengok kepada, tak perlu buat graf, kita hanya perlu lihat kepada table. Kalau tidak ada perkataan average, dia kata rate of reaction at 30 second, at 60 second. Contoh, so you have to draw the graph lah, the graph based on the table kita tengok. Untuk lukis tu kita kena ada lah dia punya masa dia dan juga kita punya volume yang dibebaskan tu. So ambil daripada table untuk kita lukis graph. Okay. So graph showing the increase in volume of oxygen against time for the decomposition of hydrogen peroxide in the presence of catalyst. Okay, so ini ada catalyst lah. So ini dia punya factor dia. Average rate of reaction for the first T2 second. Okay, so ini cara dia lukis. Okay, okay, kita pun tengok yang ni yang cikgu sebut tadi, tangent ni ni pada masa tertentu kita. Contoh average rate for the reaction sini 90 second lah, katakan 90 second. Dia nak 90 second. So kita pun tarik pangkah pada kita punya graph kita, and then we draw the tangent. Tangent ni kiri kanan mesti sama. Tangent kiri kanan mesti sama besar. Okay, you letakkan pembaris you di atas kita punya tangent tu, and then pastikan dia sama besar. Pastikan dia sama besar. And then baru you tarik bawah dengan atas. Okay, tak apa, nanti kita tengok contoh dia. Yang ni dibagi secara umum sajalah. Okay. So ini contoh, do it yourself. Okay. So soalan kita tengok yang simple je buat awak. In the experiment, one spatula of manganese 4 oxide powder as a catalyst is added to 15 cm³ of sodium chlorate 1 solution. The oxygen gas deliberate is collected in a burette by downward displacement of water. Its volume is recorded at interval of 20 seconds for the period of 280 seconds. The results are shown in the table. Okay, so this is the results for the reaction between the sodium chlorate, kita kata ni decomposition, sodium chlorate with our catalyzed manganese 4 oxide, produce sodium chloride with oxygen gas. Okay, so table below shows the volume of oxygen gas produce ataupun liberate. Okay, so dia bagi kat sini dah semua dah. Maklumat dah ada di sini. Okay, A dia bagi tahu awak plot a graph of the volume of gas collected against time. So yang ni tak ada masalah. Kita plot saja sebab maklumat semua dah diberi. Okay, kita plot. Allah. Sorry. Maklumat dah diberi. Okay, kita pun plot lah graf kita. Plot berdasarkan maklumat yang diberi tu. Atas ni adalah volume of oxygen cm³, and then bawah ni adalah time kita dalam second. Okay, kita plot lah. Plot pastikan betul lah 20, 20, 40, 60 sampai habis. Yang ni pun sama juga. Kita plot plot. Okay, and then after that we get 3 marks. Inilah. Calculate the average rate of reaction. Okay, yang ini calculate the average rate. So awak nampak perkataan average rate, perlu tak kita lihat kepada a graph? No need.
to look at the graph. We just refer at the table sebab dia nak average rate. Cuba sebut tadi Bila nampak perkataan average, tak perlu tengok graph. Walaupun graph dah lukis tadi, kita hanya tengok kepada kita punya table sahaja. In the first 2 minutes. Okay, in the first 2 minutes, so dia nak minit yang per minit. 2 minit. 2 minit berapa? 120 saat kan sini lah. Okay, in the first 2 minutes bermaksud daripada kosong kepada minit yang kedua. So ini adalah the first 2 minutes. The first 2 minutes kita akan buatlah 120 tolak kosong bahagi dengan ini masa kat bawah kan, sorry. Ini dia punya volume dia. So 39 tolak 0 over 120 tolak 0. So you akan dapat jawapan dia centimeter cube second negative 1. Okay, itu untuk yang pertama. Okay, yang kedua pula diminta in the second minute. In the second minute means minit yang kedua. Minit yang kedua adalah di antara minit pertama dengan minit yang kedua. Okay, means in the second minute, minit yang kedua je dia nak. Bermaksud daripada 60 hingga 120. Sebab dia nak second minute, minit yang kedua. Okay, dia nak seminit saja. Dia nak seminit saja tapi pada minit yang kedua. Means daripada 60 pergi ke 120. Okay, so itu adalah second minute kita panggil minit yang kedua. So kita tolaklah 39 tolak dengan volume kita pada 60 saat 26.5 over 120 tolak 60. So you akan dapat jawapan. For the overall reaction, we will look at the volume of oxygen gas, kat mana dia berhenti. Kita jangan ambil sampai hujung. Kita tengok kat mana dia berhenti, kat mana tindak balas tu selesai. Okay, so for the overall reaction, you tengok yang hujung ni kita nampak 48.5 pada dia start pada 240. Okay, so kita jangan ambil pada 280. So kita tengok pada mana eksperimen tu selesai, iaitu pada minit pada saat 240. Okay, so overall reaction ialah 48.5 tolak 0 ataupun tak payah tolak 0 pun tak apalah, over 240 tolak 0. Okay, so you akan dapat jawapan dia. So ini senang sebab average rate of reaction we just look at the table sahaja. Okay. Calculate the instantaneous rate of reaction. Yang ini yang kita perlu lihat kepada kita punya graph. At 20 second, at 80 second. Okay, so kita tengok contoh di sini. Okay, so ini adalah yang diberi tadilah. At 20 second, ini graf yang dah dilukis. At 20 second, di sini 20 second kita. Yang ni pada 80 second kita. So you tarik, tarik, and then you pangkahkan dia kat sini. Pangkahkan pada garisan tu. Okay, 80 second pun sama. Tarik, and then you mark kat situ. Okay. And then dekat sini you lukis you punya tangent. Macam cikgu sebut tadi lah, tangent. Tangent kita mesti kiri dan kanan tu sama besar. Okay, tarik tangent. Mesti kena garisan. Tangent. Okay, and then buat segi 3. Okay, sama juga untuk 80. You tarik, tarik. Kiri dan kanan sama. And then you buat segi 3. Gunakan pembaris. Okay. Daripada sini barulah you boleh kira, mestilah Y tolak X lah. Yang ini Y1, Y2. Yang ini adalah Y1. Okey, X pula ialah sinilah X2. X2 kita sini X2 tolak X1. Okey, tengok kat sini. Ini sama juga dengan yang ini dalam matematik ada juga. You buat segitiga and then you kira. Kalau you matematik you okey, memang you boleh buat. Ini basic saja untuk buat.
Okay, so average, yang ni jawapan dia tak ada yang betul-betul tepat lah. Jawapan dia dalam range lah. You kena tengok. Average rate of reaction in the first 2 minutes. So, you ambil, ya. Ni yang mana, average rate. Oh, yang ni yang kita dah kira kat depan tadi. Yang ni yang kita dah kira. Okay, 1 tadi. Okay, betul ya. So, you dapat 0.33. Yang ini pun sama. Cikgu cakap, second minute. Minute 1 kepada minute 2, ya. So, you akan dapat jawapan dia 0.21. Dan yang terakhir pun sama. Yang ni simple sebab yang ni keseluruhan saja 0.20. Okay. So yang ni pula you tolak lah tadi. Length of AC ni 20 second. 26 tolak 5 over 48 tolak 4. Okay, so you akan dapat 0.48 cm3 second negative 1. Instantaneous rate of reaction at second, gradient of the curve at 80 second. Okay, so you tengok. So, yang ni yang diambil tadi lah. Y2 tolak Y1 bagi X2 tolak X1. So, you akan dapat 0.22 cm3 second negative 1. So, dia depend on your tangent. You punya tangent, kalau you sengit sikit pun, you boleh salah juga jawapan you kat sini. Range dia mesti, contoh kalau ni bagi jawapan dekat sini, mungkin range dia antara 0.20 until 0.28 ke kan. Dia depend. Sebab tak mestinya tepat. Setiap orang jawapan dia mungkin berbeza. Dia depend pada dia punya range dia tu. Pada dia punya tangent dia tu. Okay. So ini adalah contoh yang lain ya. Contoh yang lain. Okay. Ni agak cantik juga dia punya ni. Alright. Tak apa. Nanti cikgu akan bagi awak latihan yang ada di dalam you punya buku tu lah. Okey. So you tengok nanti dalam muka surat satu berapa kita tengok ada banyak sebenarnya kat sini. Okey. Ada beberapa soalan lah. Tak banyak pun. Tapi ada dalam buku teks pun ada sebenarnya. Nanti buku teks kita akan buat kemudian nanti. Okay, so you boleh buat you punya latihan starting start daripada yang lain tu you boleh isi lah mana yang you tahu bahagian depan tu rate of reaction tu boleh isi. You boleh buat start daripada 183 183 dalam modul you until 189. Okay, ni you punya kerja. Okay, cikgu akan tambah lagi latihan pada buku teks kalau ada yang bersesuaian nanti cikgu akan bagi pada awak untuk awak buat lah. Buat masa ni awak buat dulu latihan-latihan yang diberi itu. Okay, thank you. Kita jumpa lagi untuk kelas yang akan datang.